surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini dalam bahasa istilah dia panggil Makkiyatun. Surah Makkiyah. Maknanya surah yang diturunkan di Makkah. Adakah ulama sepakat bayanul makki wal madani, surah Rum Makkiyah, waqila illa, kecuali ayat fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, ayat 17, famadaniyatun. Sinilah ada khilaf sinilah. Secara umumnya surah ini Makkiyah, kita akan fahamlah. Bila kata surah Makkiyah, makna surah yang banyak menyebut tentang kisah-kisah pengajaran tasbit al-aqidah, nak mantapkan akidah yang peringkat awal umat Islam yang sangat ditekan dan ditindas oleh puak-puak Quraisy, dan juga mereka juga menghadapi cabaran besar dunia daripada Rom dengan Parsi. Baik, mengandungi 60 ayat. Di antara surah nak pendek tu dia 60 ayat pendek. Dinamakan surah Ar-Rum. Kenapa nama dia surah Ar-Rum? Perihal bangsa Rum. Kerana peristiwa mengenainya ada disebut pada ayat yang kedua hingga ayat 4. Ayat kita dah surah Rum yang kita baca tadi. Ayat 2 hingga 4 Allah Ta'ala sebut perihal bangsa Rom dan perlawanan dia dengan Parsi. Dia dua itulah kuasa besar dunia ni, Rom dengan Parsi. Lama kita baru ni Amerika dengan Soviet, Rusia. Sekarang ni lawan dengan China. Macam-macam lah dunia ni. Dia ada setiap zaman tu ada penguasa-penguasa besar dunia. Orang panggil geng-geng kedebel dunia ni ada sentiasa. Dinamakan surah Ar-Rum sebab disebut tadi. Kemudian ada juga dalam hadis ataupun asar menyebut nama surah ini daripada Abi Rauhin radhiyallahu anhu, menceritakan annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha. Dia solat subuh bersama Nabi, faqara'a bir-Rum. Tengok nama dia. Maka Nabi kita baca surah Ar-Rum. Itu nama dia jelas lah tu. Ila akhiri al-hadis. Yang pentingnya kita nak nama hadis itu mari daripada Ar-Rum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wal lafzu lahu wa Ibnu Abi Syaibah. Dan dinilai hasan oleh para muhakkik. Intisari kandungan. Apa dia intisari kandungan? Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang-orang Rom yang sedang mengalami kekalahan, mana masa ayat ni mari Rom kalah berlawan dengan Parsi. Sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan dalam ayat ini Rom akan menang. Akan dapat mengalahkan musuhnya kembali, orang-orang Majusi. Dalam masa bid'ah sini, makna tak sampai 10 tahun. Dan pada saat itu orang-orang Islam akan bergembira dengan kemenangan yang diberi oleh Allah terhadap musuh-musuh mereka, kaum kafir musyrik di Mekah, dan bergembira pula mendengar berita kemenangan Rom. Jadi kita banyak dalam berita menggembirakan. Kafir Quraisy kalah, Rom menang. Jadi banyak benda yang kita boleh, orang kata, rasa lega, rasa happy dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian ditegaskan lagi bahawa segala yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang berhubung dengan dunia atau yang berhubung dengan akhirat, tetap akan berlaku. Kita orang beriman, kita yakinlah. Cuma bagaimana kita nak meyakinkan orang lain dengan keyakinan itu.
Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa kemenangan dan kejayaan itu tidak akan dapat dicapai melainkan oleh orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya orang ini menang dengan kemenangan yang telus. Ada kalanya dia menang dengan cara yang macam-macam lah cara manusia ni untuk dapat kuasa. Sesudah itu diterangkan pula dalil-dalil mengenai kejadian langit dan bumi serta diri manusia sendiri yang membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, kemurahannya dan kekuasaannya. Kalaulah orang-orang yang engkarkan hari akhirat itu memerhati dan memikirkan keadaan diri mereka sendiri sahaja yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada, tentulah mereka akan mengetahui dengan yakin bahawa Allah Azza wa Jalla berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. Setelah menerangkan kesesatan kaum kafir musyrik dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya berpegang teguh kepada agama Allah, agama tauhid, lalu diterangkan tentang setengah daripada tabiat manusia yang buruk, iaitu semasa mereka ditimpa bala bencana. Mereka berdoa kepada Allah dan bertaubat, tetapi apabila mereka selamat sentosa dan bersenang lenang, ada di antaranya yang kembali menderhaka dan melakukan syirik. Orang-orang yang demikian bersikap demikian itu amat buruk balasannya. Banyak kali dah kita lalu ayat. Orang kafir ni waktu susah panggil Allah, bila senang dia lompat balik jadi kafir semula. Kemudian diterangkan bahawa kemenangan dan kesusahan hendaklah disambut dan diterima dengan cara yang mendatangkan kebaikan kepada seorang, iaitu kemenangan, kesenangan hendaklah disambut dengan syukur dan kesusahan hendaklah diterima dengan sabar yang sebenar-benarnya. Ditegaskan pula bahawa bala bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri. Mereka ditimpakan dengan demikian supaya mereka segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang durjana. Jika tidak, balasannya lebih buruk lagi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa jalan keselamatan dan kebahagiaan seorang telah pun dikemukakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka tidaklah ada jalan bagi orang-orang yang mengingkarinya berdalih lagi. Lalu diterangkan, lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar kerana kemenangan dan kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya tetap berlaku. Cuma menunggu masa kedatangannya, bilakah masa, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik, para jemaah sekalian, itu mukaddimah pimpinan. Sekarang ini anak akan senaraikan dengan bernombor mukaddimah dari kitab kita Tafsir Al-Muharrar yang saya baca ini. Yang pertama dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ini, di antara objektif besar surah Ar-Rum, bastu dalaili wahdaniyatillah, menjelaskan dalil-dalil keesaan Allah, wa ibtalus syirki, dan membatalkan syirik. Satu. Yang kedua, taqrirul ba'thi wal jazai fil akhirah, nak menetapkan adanya bangkit semula dan balasan di akhirat. Ini dia panggil maqasidus surah. Adapun mawdu'atus surah, tajuk-tajuk dalam surah ini ada 12 tajuk yang besar. Yang pertama, al-ikhbar. Allah Ta'ala cerita tentang peperangan yang berlaku di antara Rom dengan Parsi. Pada peringkat awalnya, bintisaril Furs, Parsi
menang. Dan Allah janji bahawa Rom sayantasirun, selagi akan menang selepas daripada ini dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Yang kedua, has al-kuffar, galakkan supaya orang kafir berfikir terhadap kejadian-kejadian makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan di antara duanya, serta berjalanlah di muka bumi supaya mereka lihat apakah kesan-kesan hasil daripada penentangan puak kafir yang telah ditinggalkan kosong dalam negara mereka, hancur lebur, ada yang kekosongan begitu saja. Yang ketiga, zikru qadiyatil khalqi wal i'adah. Allah Ta'ala sebut isu kejadian manusia dan dikembalikan hidup semula. Semua kuasa ini lillahi wahdah, di bawah kuasa Allah sahaja. Dan kepada Allah lah dikembalikan semua makhluk ini. Yang keempat, menjelaskan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan akhir perjalanan orang mukmin dan orang kafir. Yang kelima, ta'dadu ba'di ayatil azimah. Allah Ta'ala sebut tentang tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang besar untuk menyatakan keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, al-hassu ala tamassuki bid-din, galakkan ataupun arahan supaya berpegang dengan agama yang benar ini dan mengikuti perintahnya, serta larangan daripada mengikut jalan-jalan puak-puak kafir musyrik. Yang ketujuh, Allah Ta'ala cerita tentang khabar-khabar keadaan manusia ketika senang dan ketika susah. Seruan supaya bekerjasama, tolong-menolong dan kasih mengasihani di antara manusia. Wat tahzir minar riba, dan amaran keras daripada mengambil riba. Yang ke-8, al-ikhbaru bi anna Allah huwa man yakhluqu wa yarzuq. Allah juga menyatakan bahawa kuasa memberi rezeki, kuasa menciptakan ini hanya kuasa Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang dijadikan oleh puak kafir daripada sekutu-sekutu syirik-syirik, tak ada kuasa langsung. Apa nak kuasa, patung yang mereka ukir itu berkelip mata pun tidak. Nak ada kuasa. Yang ke-9, Allah ceritakan zuhur al-fasad, terjadinya kerusakan di atas muka bumi ini, di lautan dan di daratan dan di lautan, adalah dengan sebab hasil perbuatan tangan manusia. Manusia yang merusakkan, manusia yang menyebabkan datangnya bala, dan lain-lain lagi. Yang ke-10, tasliyatun Nabi. Dalam surah ini juga memberi ketenangan, menenangkan hati Nabi SAW dengan sebab pendustaan yang dibuat oleh kaumnya, bahawa itulah cara perjalanan hidup para Nabi, para Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan ambil tindakan ke atas penentang-penentangnya, dan Allah jamin kemenangan kepada Rasul. Yang ke-11, bayanu atwari hayatil insan. Dalam surah ini juga Allah sebut tentang peringkat perjalanan hidup manusia, daripada tak ada, keluarnya duduk dalam rahim, keluar sampai ke mati. Kemudian disebut juga tentang sebahagian daripada huru-hara hari kiamat. Yang ke-12, yang terakhir, al-ikhbaru an ta'annutil kuffar. Allah cerita tentang kerah kepalanya puak kafir. Lawan tetap lawan. Maka Allah perintahkan Nabi SAW supaya bersabar. Sabarlah Muhammad. Tetap pendirian, jangan goyah, jangan takut, jangan mudah koyak dengan puak kafir. Mereka akan tewas, mereka akan kalah walau macam mana pun. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara
isi kandungan poin-poin besar yang akan kita sebut, akan kita bincangkan di dalam surah Ar-Rum ini, insya